we're going to do with a company called Herbalife. We're going to take this company customer by customer, and we're going to take this company distributor by distributor, and we're going to take Herbalife around the entire world. Herbalife. You're what the pulse is of the company every single day. I had this incredible dream when I wanted to start the Herbalife company, that we could help people. They would have not just hope, that they would have reality. I didn't have it very easy in life when I started out. I grew up in a very rough neighborhood of Los Angeles. I got to the 9th grade and I had to drop out of school. I needed to start working to make a living. My very first job was working at a clothing store. It was the best job I could possibly get at the time. All I wanted to do was be in the weight loss business. So what I decided after that I was going to start a business on my own, and that we were going to have incredible products, and we were going to have an incredible marketing plan, and that is exactly what took place. When I think back to those, to that little dream at that particular time, it is completely amazing at where we are here today. Number one, you use our products. Number two, you wear the button. And number three, you talk to people. Tragedies people can go through and how they can overcome them. And I think that, if we can do it, I think everybody can do it. And I think that needs to come across very, very clearly. Think back over the years, I got to tell you something. If I did it all over again, I wouldn't change a thing. You guys are the best.
this incredible dream when I wanted to start the Herbalife company that we can help people lose weight and we can help them do it safely. They would have not just hope, that they would have reality through our products. That little tiny dream that I had, serving milkshakes on the corner, has become a reality. Because Herbalife is now, through our way of distributing the products, is the #1 weight loss product in the entire world. We're going to be about $1.5 billion this year. 2.1 billion next year. $5 billion is what's going to be happening. And I'm going to get the $5 billion, period. And there's no joke about that we're going to do $5 billion. We're going to do it. $5 billion, $5 billion, $5 billion, $5 billion. Embark upon the greatest 10 years in this company's history. We are about to go faster, stronger, better, deeper, wider, city to city, and make Herbalife the most known brand on the face of this earth. Trust me, from where I came from and how I grew up and the family life I had, trust me, I can tell you with absolute sincerity, anything is possible. The wildest dreams you've ever thought of can come true in Herbalife. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime promises and a word.
washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. Hang on every word you say. Oh, tear the bond. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. Kak Suci ready? Okay. Dah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar semua? Alhamdulillah. So malam ni kita ada taklimat kejayaan daripada seorang tetamu jemputan yang sangat luar biasa. Sebelum kita dengarkan taklimat kejayaan ni daripada tetamu jemputan, so sebelum tu saya nak kongsi testimoni saya. Dah minum shake belum semua? Okey, kepada yang dekat Facebook Live, sebelum saya ceritakan testimoni saya, boleh tak bagi love? Kalau sayang diri sendiri dan ready untuk belajar malam ni, bagi love dekat Facebook dan komen dekat Zoom ni, komen saya ready. Boleh tak? Tolong bagi kerjasama Okey, so sebelum Herbalife, berat badan saya, kejap slide Okey, so Nanti ya, macam tak ada suara nanti. Saya tanya. Nanti ya. Tak apa confirm nanti ya. Okey, siapa dah shake malam ni? Okey, ada suara tak? Kalau ada suara boleh tak bagi feedback dekat Zoom dan di Facebook? Boleh tak bagi feedback? Ada dengar tak orang lain? Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh feedback tak? Dengar ke? Type dengar ataupun Nanti ya. Okey, ada dah, boleh. Okey, Alhamdulillah dengar suara saya. So kepada anda, tahniah kerana anda berada di dalam event malam ni. Tahniah, bagi tepukan pada diri sendiri. Okey, so Alhamdulillah. Adakah anda sudah minum shake malam ni? Jawab jawab. Siapa yang dah minum shake, tekan love dekat Facebook. Kalau dekat WhatsApp pula dekat Zoom, tekan yes. Type yes. Okay. So sebelum tu saya nak kongsi testimoni saya.
Okey, nama saya Suzy Lawati. Kepada siapa yang tak kenal saya. Okey. So nama saya Suzy, berumur 43 tahun. Sebelum program, tu gambar saya sebelum. Yang pakai seluar putih tu. Okey, sebelum program masalah saya sakit lutut, kurang darah, tekanan darah rendah. Okey, dengan tabiat makan 5 hingga ke 8 kali. Lepas tu saya ada masalah tak ada tenaga dan berat badan mencecah 82 kilo. So alhamdulillah jumpa jurulatih, diberi meal plan, ikut cakap coach, jangan derhaka cakap coach. Masalah semua improve, pemakanan yang sangat luar biasa, ikut cakap coach. Bonusnya saya turun 24 kilo. Alhamdulillah. So macam umur 20 tahun walaupun umur 43 tahun. Alhamdulillah. Okey, so tahniah kepada anda. So malam ni bukan saya. Okey, pengalaman 10 tahun sebelum ni ada 5 jenis perniagaan. Okey, so decide buat full time selepas 5 tahun. Okey, alhamdulillah. So sangat seronok journey dalam Herbalife membuatkan upgrade diri menjadi lebih baik. So alhamdulillah sayang sangat dengan Herbalife kerana Herbalife adalah changing people. Okey, merubah kehidupan saya. Okey. So hari ini anda berada di taklimat kejayaan melalui nutrisi. Okey, kepada anda yang di Facebook dan yang di Facebook ada siapa yang dah minum shake malam ni? Siapa yang dah bernutrisi malam ni? Boleh bagi love tak dekat Facebook? Yang dekat Zoom boleh bagi tak? Saya dah bernutrisi ataupun saya bernutrisi berapa tahun? Boleh kongsikan. Okey, so saya dah bernutrisi 10 tahun. Alhamdulillah, tenaga luar biasa. Okey, misi kita menjadikan dunia ni lebih sihat. Okey, malam ni dengan tidak membuang masa, kita ada tetamu jemputan yang sangat luar biasa. So ada buku tak semua? Boleh angkat buku? Okey, siapa ada buku dekat Facebook? Boleh cakap saya dah sedia buku. Okey, buku dan pen. Okey, okey, so malam ni kita didatangkan oleh tetamu jemputan di mana ada pengalaman selama 14 tahun. Okey, 14 tahun dalam bidang nutrisi. Wah, banyak sangat pengalaman Seorang kontraktor pembersihan bangunan. Okey, saya dulu juga mempunyai pengalaman yang mana saya juga ada buat job-job cleaning tapi kecil-kecilan je kecil-kecilan, tapi yang ni 500 orang pekerja. Untuk anda tahu. Okey, dengan hasil isteri beliau kan tak pernah berjaya turun berat badan walaupun pelbagai cara, tapi dengan melalui nutrisi Herbalife beliau berjaya turun lebih 20 kilo. Wah, sangat luar biasa, betul tak? Tak pernah berjaya turun berat badan melalui macam-macam program, macam mana pun dah berhabis duit untuk program produk tapi tak berjaya, tapi melalui nutrisi Herbalife beliau berjaya turun lebih 20 kilo. Dan tetamu jemputan malam ni seorang yang skeptikal, yang sangat tak suka direct selling, tetapi sebab hasil isteri beliau membuat keputusan selepas 3 tahun isteri beliau memulakan perniagaan Herbalife, beliau membuat keputusan untuk membuat Herbalife dan beliau telah sedar betapa kalau nak ubah kehidupan, nak berjaya dalam Herbalife, beliau perlu membantu ramai orang ubah kehidupan. So malam ni kita sangat bertuah kerana beliau ada dalam, beliau hadir ke event malam ni. So dengan tidak membuang masa, saya nak menjemput dengan segala hormatnya 20K Senior Executive President Team yang dah melahirkan ramai Presiden Team, iaitu Captain Saiful. Dipersilakan.
Entah hidupku, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema layangan gempita, harapan bernyala nadi berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara Pak Yang? Cuba komen sikit. Boleh dengar suara Pak Yang? Clear? Okey. Clear, alhamdulillah. Okey. Pertama kali Pak Yang mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada semua yang meluangkan masa mengambil kesempatan untuk sama-sama mendengar Wealth Talk dan juga memberi Pak Yang ruang dan kesempatan untuk menceritakan dan berkongsi apa yang telah Pak Yang lalui selama 14 tahun dalam Herbalife. Di mana yang Suzy bagi tahu tadi, Pak Yang seorang yang skeptikal, seorang yang tak percaya, yang seorang yang tak minat langsung dengan network marketing. Tak kira lah sama ada apa juga sekali network marketing, termasuklah Herbalife. So, Pak Yang memang seorang yang skeptikal. Masya Allah, sampai Mak Yang apabila dia sign saja borang keahlian, nama Pak Yang pun tak ada. So, apabila nak masuk nama Pak Yang kena hantar bukti. Surat nikah Pak Yang, gambar kahwin Pak Yang, barulah kemudian Herbalife akan masukkan nama Pak Yang dalam spouse. Okey, dengan Mak Yang. So, Pak Yang berusia sekarang ni 59 tahun dan dah 14 tahun dalam Herbalife. So, yang peringkat awal tu Pak Yang latar belakang Pak Yang seorang tentera, 15 tahun dan tentera berpangkat seorang kapten, dan Mak Yang seorang guru, dan kami sama-sama berhenti pada waktu yang sama. Bayangkanlah Pak Yang dah 15 tahun berkhidmat dan tentera, Mak Yang lebih kurang dalam 5 atau 7 tahun berkhidmat sebagai seorang guru. 7 tahun lepas kami berkahwin sahaja dan kami telah mempunyai 2 orang anak, dua-dua mengambil keputusan untuk berhenti daripada kerja kami. So bukan sahaja kami dari kosong pendapatan, malah jadi minus. Income dah tak ada tapi tanggungan masih ada. Ada rumah nak kena sewa, ada kereta nak kena bayar, lepas tu ada anak nak ni. Tapi kami nekat. Kami buat azam dan kami mengambil keputusan bahawa kalau kami nak mengejar impian, nak mencapai impian kami, maka kami tak boleh bekerja di bawah orang lain. So kalau kami nak berjaya, nak menjadi orang-orang luar biasa ni, kami tak boleh jadi orang-orang yang biasa yang masih lagi bergantung makan gaji dengan orang lain dan bergantung juga nilai dan value kami dengan orang lain. So apa yang Pak Yang buat? Kami ambil keputusan untuk tekad berhenti dan pandang ke depan ni. Dan kami jual kereta yang ada tu, sebuah kereta Honda Civic yang kami beli, dan kami menggantikan dengan sebuah van buruk ni. Van ni lah jadi kami punya jual kereta jadikan modal perniagaan, pinjam duit dengan keluarga lagi dengan ayah mentua Pak Yang dan jadikan modal perniagaan, dan kami belikan van buruk ni. Van ni lah juga jadi kami punya kenderaan untuk bawa family. Van ni juga kami buat kenderaan untuk perniagaan. Bayanglah Pak Yang buat perniagaan mencuci bangunan. Dalam van ni bau macam-macam bau ni. Bau habuk ada, bau hapa ada, bau chemical ada, bau macam-macam ada. Tapi ini saja pilihan yang kami ada. Dan apa yang kami buat? Kami ambil satu pendekatan minda bahawa perjalanan kami hanya baru bermula. Dan insya-Allah kalau kami berusaha keras dengan 4 kerat yang kami ada ni, dan kami bersyukur bahawa Allah masih lagi memberi kami pemikiran yang kuat, minda yang kuat, tubuh badan yang sihat. Inilah aset yang ada pada kami pada ketika itu. Dan kami berjanji dan kami akan gunakan sebaik mungkin untuk mencapai matlamat impian kami. So apa yang kami buat? Bermula dari keadaan yang amat-amat kecil, dengan hanya 5 orang pekerja, dan kami bina dan kami lalui segala keperitan, kepayahan, kesusahan, dan kami berazam bahawa satu hari hidup kami akan berubah. Bukan saja hidup kami akan berubah, insya-Allah kami juga mengadakan juga ruang pekerjaan pada semua yang ada. Dan jalan dia Pak Yang bagi tahu bukan yang mudah. Kita perlukan modal yang besar,
sama modal permulaan yang besar, modal pusingan yang besar dan saingan yang paling kuat. Tapi kalau kita bandingkan dengan Herbalife, kita mulakan dengan modal yang paling kecil saja dengan hanya dengan menjadi ahli kurang daripada RM1 saja. Itu modal yang kita perlukan. Dan apa lagi yang perlukan? Hasil tubuh badan kita ni sebagai aset kita, sebagai papan iklan yang akan menunjukkan kepada orang lain, inilah bisnes yang terbaik melalui hasil yang kita peroleh. Tapi berbanding dengan perniagaan yang Pak Yang buat, secara konvensional, daripada 5 orang nak melahirkan pada 500 orang pekerja, daripada RM5,000 sebulan kepada RM500,000 sebulan, bukannya mudah. Banyak cabaran-cabaran yang terpaksa lalui. Dan kalau kesilapan kita buat, income kita mungkin ada RM500,000 sebulan, dan kemungkinan esok hari ataupun tahun depan dia akan jadi kosong ni. Itulah risiko-risiko orang-orang yang kat luar tu yang berniaga. Dia mungkin ada income yang besar pada hari ini, tapi tahun depan tak tentunya dia punya income tu akan bertahan tu. Dia akan jadi kosong ataupun minus ni. Tapi dengan Herbalife, apa yang Pak Yang boleh kongsikan di sini, kalau dia ada 100 orang customer, 100 orang customer, satu customer melahirkan 2, melahirkan 3, 4 dan 5. Modal hanya kecil saja. Si Kak Raya tu dah datang. Kita punya apa? Kita punya business partner. Clear tak? Tak apa. Kalau lu nak work, memang tak work. Lu nak work kat bilik mama kau. You, hello? Hello? Siapa tolong mute? Okey. So, daripada 5 orang ke 500 orang bekerja. Okey. Next. Okey. Ni Mak Yang. So, bayangkan perniagaan kita buat ni memang banyak dia punya cabaran dia, banyak dia punya kesulitan dia. So, apa yang berlaku kita ni? Kita tak pernah fikirkan apa yang kita makan. Yang penting kita makan dan kita kerja. Makan, kerja. Makan, kerja. Makan, kerja. Makan, kerja. Dan kita jadi orang-orang yang terlalu stres memikirkan perniagaan ni. Dan apa jadi kat Mak Yang? Apabila Pak Yang jumpa dia, masa Pak Yang kahwin dengan dia, dia seorang yang cukup seksi. Okey? Cukup seksi ni. Ada semua kekeh kat dia ni. Tapi pada usia 42 tahun, apabila kita start menjalankan perniagaan saja, Mak Yang dia pun jadi overweight. Dan badan dia dah mencecah lebih pada 100 kilo ni. Dulu Pak Yang pandang Mak Yang seksi sangat. Lepas tu Pak Yang pandang Mak Yang, lepas tu jadi pun macam peti ais bergerak dalam rumah ni. Peti ais bergerak, dibayangkan peti ais bergerak. Kotak bergerak, kotak bergerak, kotak bergerak, kotak bergerak, kotak bergerak, kotak bergerak. Hilang dah orang panggil dia punya apa? Dia punya keseksian tu. Dan Pak Yang nampak Mak Yang ni seorang yang seksa ni. Dia sekarang ni kalau orang-orang yang berbadan ideal ni, dia akan banyak bergerak ni, bergerak ke depan, bergerak ke belakang, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Tapi Mak Yang apabila dia dah badan besar, dah 100 kilo ni, apa yang bergerak? Jari yang bergerak je. Suruh orang buat itu, suruh orang buat ini, suruh orang ambil itu, suruh orang ambil ini. Maka apabila seorang tu berbadan besar saja, kesian kat dia orang ni. Kerana dia orang tak bergerak, yang bergerak hanya jari. So Pak Yang showkan kat sini, kalau you all jumpa customer yang badan besar tu, tolonglah dia orang ni. Bantulah dia orang ni. Lahirkanlah kesedaran, lahirkanlah kekesianan kita kat dia orang ni. Kerana yang berjalan adalah jari dia orang sahaja. So Mak Yang pun sama juga. Mak Yang berjalan jari. So Mak Yang ni bukan tak cuba nak turunkan berat badan. Macam-macam cara dia turunkan berat badan. Dia pergi slimming center, lepas keluar satu slimming center, masuk slimming center yang lain. Pantang saja kalau orang introduce kat dia slimming center nak kurus ni, Mak Yang akan masuk. Tak pernah yang dia berjaya menurunkan daripada 100 kilo lebih, menurunkan sampai 20 kilo ke 30, tak pernah. Yang dia turun cuma adalah sekilo, 2 kilo naik balik. Turun sekilo, 2 kilo kembang balik. Turun sekilo, 2 kilo kembang balik. Daripada turunlah lebih kurang 1-2 cm, 1-2 cm, kembangnya sampai 1 inci. Tapi apabila Mak Yang mula start dengan Herbalife, dia mula minum Herbalife dia, tengok usia Mak Yang. Pada usia dia 50 tahun, Masya Allah. Pada usia dia 57 tahun. Sekarang ni Mak Yang, pada usia 57 tahun sekarang ni, nenek pada 6 orang cucu ni, lebih seksi sekarang ni pada usia dia 50, pada usia 42. Betul tak? Tu yang Pak Yang kata, Masya Allah, Herbalife ni memang satu produk yang cukup luar biasa ni. Dia transform daripada peti ais pada seorang nenek yang cukup jelita dan mengembalikan keseksian dia ni. Bukan itu saja, bila Pak Yang lihat kat Mak Yang ni, bukan saja dia seksi ni, malah dia punya perangai ni ataupun dia punya sikap ni berubah ni. Dulu Mak Yang seorang yang nak kata garang tak garang, tapi kalau orang tahu akan panggil cengeng. Dia suara dia kuat, suara dia lantang macam Pak Yang jugalah. And then kalau dia nak bagi makan anak Pak Yang ni, Yana ke siapa, dia akan bunyi Yana. Punya panjang. Yana! Masya Allah. Tapi apabila start makan Herbalife ni, Mak Yang bukan saja turun berat badan, jiwa dia lebih jadi jiwa seorang penyayang, jiwa yang seorang lebih perhatian, lebih senang menangis sekarang ni. Kalau you all selalu tengok Mak Yang buat sharing,
buat perkongsian ke, you tengok Mak Yang atas stage, you kan nampak Mak Yang ni. Apa dia pertuturkan ikhlas di hati ni. Jadi seorang yang lebih sensitif sekarang ni. Lebih prihatin sekarang ni. Dia lebih seorang yang lebih penyayang, bukan saja pada Pak Yang, pada semua orang ni. So inilah orang panggil Hablah ni really transform. Alhamdulillah Hablah really transform people to become a better people ni. And Pak Yang setuju sangat dengan visi misi dia ni to change person to become better ni. Okey, ini Pak Yang dulu. Baik. Sekejap. Okey. Ni Pak Yang. You tengok Pak Yang pada usia 38 tahun. Muka bengkak, kan? Pipi tembam, lepas tu mata biru panda ais, lepas tu tak tahu senyum. Pak Yang memang tak erti senyum, memang tak pandai senyum. Pak Yang hilang apa ni, rasa ceria ni, keceriaan ni hilang ni because you stress. You fikir pasal macam mana nak jaga customer, macam mana nak kurangkan komplain pada customer, macam mana nak dapatkan duit pada customer, nak tukang bayar gaji, nak beli. Masya-Allah, pening kepala. So hari-hari headache, stress. Nak senyum pun tak erti. Nak ketawa pun tak erti. Tapi alhamdulillah apabila Mak Yang tunjuk kat Pak Yang sebelah ni, Pak Yang tengok Mak Yang ni atas bawah, tengok Mak Yang ni. Mak Yang ni dah cuba macam-macam cara nak turunkan berat badan. Dan dia cuba nak pengaruhi Pak Yang ni. Dia cubalah sedaya upaya nak mengaruhi Pak Yang, tapi tak berjaya. Sebab Pak Yang ni macam si Suji kata, Pak Yang ni seorang skeptikal. Bukan saja skeptikal, ego lagi ni. Pak Yang kata, Allah, ini shake ni, makanan, minuman untuk turun berat badan ni. Pak Yang kata, ni untuk orang perempuan ni, bukan untuk orang lelaki ni. Kata, lelaki ni lagi dia buncit, lagi dia handsome. Lagi dia buncit, orang tengok lagi banyak duit. Toke dia panggil, orang toke kan. So Pak Yang pun tak minat. Tapi bila Mak Yang dia minum shake, bagi dia akan layu kat Pak Yang ni, layu. Lepas tu hari dia buat, lepas dia buat. So Pak Yang dia orang-orang yang curious sekarang ni. Daripada orang-orang yang skeptikal, dia orang yang curious. Betul ke sedap ni Mak Yang ni? Sedap sangat ke shake dia ni? Best sangat ke shake ni? Lama-lama Pak Yang pun cuba. So bila cuba, dia buat Pak Yang shake yang paling sedap sekali. Shake yang paling sedap tau shake macam mana? Shake yang penuh dengan kasih sayang. So Mak Yang dia buat kat saya, Pak Yang ni shake yang penuh dengan kasih sayang ni. So Pak Yang minum, Masya Allah sedapnya. Lepas tu minum 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Lepas tu Mak Yang bekalkan Pak Yang lagi untuk bawa shake. Untuk Pak Yang minum pukul 10, pukul 11 dekat office. So Pak Yang akan minum 2-3 shake satu hari. Pagi minum shake, then snacking Pak Yang pun shake. And then lunch Pak Yang makan lunch, and then malam Pak Yang minum shake. So tidak Pak Yang realize. Yang pertama sekali yang Pak Yang rasa improve, stamina Pak Yang improve. Pak Yang pergi office, Pak Yang lebih berstamina, Pak Yang lebih ceria lagi, dan Pak Yang rasa Pak Yang punya improve lah, everything improve. Okay? So lepas tu kata, best juga minum Hablah ni. So apabila you keep on consuming secara konsisten, Pak Yang tukarkan Pak Yang punya gaya hidup ni. Gaya hidup yang sarapan pagi dengan 3S tinggi ni, high sugar, high salt, high saturated fat ni, yang high GI, high calorie, Pak Yang tukar saja, bukan dengan sengaja, tapi dengan tak sengaja ni. Sebab apa? Sebab Mak Yang buat shake tu dengan penuh kasih sayang. So Pak Yang minum. So it become habits now. It become sebati dengan Pak Yang ni. So minum shake sebagai satu benda yang sebati. Jadi sebagai satu benda yang cukup sedap minum. So buat. You bayangkan seorang yang obses, seorang yang skeptikal, jadi seorang yang obses dalam Hablah ni. So tengok Pak Yang pada usia 48 tahun dan sekarang Pak Yang dah masuk usia 59 tahun. Pagi tadi Pak Yang sempat lagi main golf dengan geng-geng Pak Yang, baik ex Army ni. Dan petang tadi Pak Yang ada future world team training dengan grup Bayanihan tadi petang tadi, and then malam ni alhamdulillah Pak Yang diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bersama-sama dengan you all ni untuk berkongsi kejayaan, dan Pak Yang harap kejayaan dapat kita nikmati bersama. Okey, you tengok gambar Pak Yang ni dengan Mak Yang. Tahun yang pertama kita jual Hablah, muka sembab, gambar pun tak clear. Gambar pun gelabu. Tengok, masuk second year, masih lagi tak ceria, masih lagi kurang, tapi third year, fourth. You masuk gambar, tengok gambar kita dah 13 year. So Hablah ni kita tetap meningkat, usia tua tu tak akan lari ingat. Tapi yang best part, usia tua kita adalah usia-usia yang berkualiti ni. Usia-usia kita yang lebih cergas, usia-usia kita yang lebih sihat, usia-usia kita yang lebih fit lagi. So orang pernah tanya Pak Yang, kan, Pak Yang punya prospek dia, Pak Yang, berapa lama saya minum Hablah ni? Pak Yang kata kalau you minum Hablah ni bukan minum, actually mengubah gaya hidup kita yang lebih produktif lagi. Kita minum Hablah dalam minum berkualiti ni. Kita eat clean ni. Ini yang Mustaq Pak Yang kata. So apa yang kita makan, itulah kita. Kalau kita makan banyak daging, kalau kita makan banyak gula, kita makan banyak GI, apa jadi kat badan kita?
kita punya kondisi badan kita jadi tak betul, kita jadi orang-orang yang overweight, kita jadi orang-orang yang tak sihat, kita jadi orang-orang yang tak berstamina, kita jadi orang-orang yang tak atletik, kita minda kita pembeku. So Pak Yang kata, Herbalife is going to be your lifestyle ni, adalah gaya hidup pemakanan yang terbaik. So kita amalkan gaya hidup pemakanan yang terbaik dan juga kita hidup gaya hidup yang aktif, insya-Allah badan kita akan jadi fit walaupun di usia-usia emas ni. Pak Yang tak lama lagi dah. Lebih kurang 6 bulan ke 7 bulan lagi. Pak Yang akan sambut Pak Yang punya usia yang ke-60 tahun. Masya Allah, Pak Yang tengok balik, aku dah masuk 60 tahun. Tadi masih boleh bermain golf, petang boleh berkongsi, dan malam, Alhamdulillah, Pak Yang bersyukur sangat. Allah ketemukan Pak Yang dengan Mak Yang, dan satu family Pak Yang minum Herbalife ni. Bukan sahaja Pak Yang, the whole family minum Herbalife. So, mau tak mau, apa kita berada dengan orang-orang Herbalife ni, so dia orang ni mengamalkan gaya hidup yang sihat ni. Mau tak mau kita pun terpengaruh juga ni, terjangkit juga dengan gaya hidup yang sama juga. So Pak Yang dengan Mak Yang ni kita aktif ni. Every single day kita akan buat benda-benda yang aktif. Kadang-kadang Pak Yang masuk gym, kadang-kadang Pak Yang swimming, Mak Yang pun sama juga. Because we are the brand, we are Herbalife. We love not only the product, but kita suka dengan gaya hidup orang-orang Herbalife ni yang menerapkan gaya hidup yang sihat ni. Pemakanan yang sihat, gaya hidup yang aktif. Masya Allah, this is what orang panggil benda-benda yang cukup nikmat yang Allah bagi ni. Nikmat sihat itulah nikmat yang Allah bagi. Tapi kalau kita makan dan tak jaga, kita akan kufur nikmat sihat yang Allah bagi kita ni. So jadilah orang-orang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah ni, nikmat sihat, nikmat sejahtera ni, dengan kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat. Okay. Banyak masa terluang. Kalau Pak Yang kalau kita pergi travel, pergi event ke, kita jumpa downline kita, kat mana kita duduk? Kita akan pilih hotel-hotel yang ada facilities. Hotel-hotel yang ada gym, hotel-hotel yang ada swimming pool. So itu yang kita pilih. Kalau hotel yang tak ada swimming pool, hotel yang tak ada gym, kita tak pilih. Bukan apa, kita suka pagi-pagi, lepas subuh saja masuk gym. Lepas subuh saja exercise. So, dia menjadi satu benda yang konsisten dan istiqamah dan sebati dengan jiwa kita. So, that is the best. Pak Yang showkan pada sesiapa juga yang mendengar ni, yang belum mencuba ni, you jangan lepaskan peluang ni. Cubalah you ambilkan pendekatan untuk mengamalkan gaya hidup yang aktif dan juga pemakanan aktif supaya usia tua tadi, kalau Allah panjangkan masa kita, usia kita di hari tua ni, macam mana jadi kat kita ni? Adakah kita nak jadi orang-orang yang berulang-alik ke hospital? Masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital, masuk hospital, keluar hospital? Atau kita nak hidup kita ni aktif? Boleh bergerak ke sana ke sini, boleh pergi umrah, boleh pergi haji, boleh pergi keluar negara, boleh buat, ya Allah, tu nikmat yang Allah bagi ni. Nikmat sihat ni adalah satu nikmat yang Pak Yang bagi tahu yang tak boleh kira dengan RM5. Kalau ada duit banyak sekalipun, Pak Yang pernah pergi nak pergi test drive kereta Ferrari dalam showroom. Pak Yang masuk satu showroom ni, Pak nak try banyak kereta, Pak nak try start kereta Ferrari ni. You bayangkan dalam bilik showroom ni, tekan minyak, dia punya bergema, dia bergegar jatuh Pak Yang ni. Pak Yang kata, Masya Allah, Allah bagikan kesihatan Pak Yang ni. Pak Yang kata, kalau ada duit pun, kalau you beli Ferrari pun you tak boleh bawa, anak you bawa, tengok meleleh mata ni. Duit ada, kemewahan ada, tapi tak boleh menikmati kemewahan ni. Sebab apa? Tak sihat. So pentingnya Pak Yang beritahu you untuk kita mula sedar ni, nikmat sihat ni, anugerah Allah kat kita ni dengan mengamalkan pemakanan yang sihat dan juga gaya hidup sihat ni. Kerana ini adalah satu nikmat yang kita kena pelihara ni. Kita kena jaga ni. So cuba bayangkan, cuba fikirkan, cuba renungkan macam mana usia kita 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Pak Yang dah masuk usia 60 dah. Dan Pak Yang kalau Allah panjangkan usia Pak Yang 70 tahun, Pak Yang nak lagi aktif, Pak Yang nak lagi main golf lagi, Pak Yang nak lagi berbasikal lagi, Pak Yang nak lagi boleh menyumbang lagi pada komuniti, boleh menyumbang lagi pada organisasi, boleh menyumbang lagi pada Malaysia ni. Apa je kejayaan, kesemangat yang Allah bagi kepada Pak Yang dan Mak Yang ni, kita nak berkongsi supaya semua sekali mendapat hasil yang sama ni, insya-Allah. So jangan risau. Orang kata macam mana nak mula? Macam mana nak mula Herbalife ni? Start dengan apa you ada. You ada tubuh badan ni, mula dengan tubuh badan kita ni. Makan dan dapatkan hasil yang ada. Wow. Orang kata wow. Wow. Dulu badan besar, dulu muka sembab, dulu banyak jeragat. Sekarang ni muka pun dah hilang jeragat. Muka pun dah hilang gelang-gelang hitam ni. Muka lebih bersinar ni, lebih bercahaya ni, muka lebih runcing ni. Badan lebih fit ni. Yang mustahil tadi, minda kita lebih positif ni. Dulu kita orang yang murung, kita orang yang bimbang, kita orang risau, kita selalu keluh kesah. Tapi kita ubah diri kita dulu ni. Start where you are and what you have. What we have, badan kita ni, tubuh badan kita ni, gunakan terbaik mendapatkan hasil terbaik dalam tubuh badan kita ni. The wow factor terkeluarkan tu.
Keluarkan the wow factor dalam diri kita ni. Then kita akan jadi magnet yang menarik orang untuk dekat kita ni. Dia tengok kita ni, Masya Allah, I suka duduk kat you ni. I suka penampilan wajah you. I suka dengan karakter you ni. I suka dengan sikap you ni. I suka dengan macam-macam dia suka kita. Pasal apa? Because we work on ourselves. Kita bekerja membangunkan diri kita ni. Menyebabkan orang suka kita. So how to start? Start on ourselves ni. Start on ourselves. And gunakan apa yang kita ada dengan diri kita ni. Masa kita ada. Tenaga kita ada. Kesihatan kita ada. Kecantikan kita ada. Ketampanan kita ada. Allah dah bagi kita yang terbaik untuk diri kita ni. Tapi kalau kita tak jaga dia, muka kita dia sembab. Kulit kita jadi jeragat. And then kita tak banyak membaca, kita tak bergaul dengan orang positif, kita jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang murung. So, permulaan dia nak jadi berjaya dah belah ni, start dengan apa yang kita ada pada diri kita ni. InsyaAllah you akan menang. Dia macam Pak Yang ceritakan pada siang tadi, nak berjaya, nak kurus. Tapi pula, nak kurus tapi produk ni mahal. Ada ke? Nak kurus, nak berjaya tapi tak nak pergi event. Nak berjaya tapi tak nak belanjakan duit. Nak berjaya tapi tak nak belajar. Nak berjaya tapi tak nak dengar cakap coach. Nak berjaya tapi banyak sangat. So kalau nak berjaya, buang perkataan tapi ni dan buat kerja secara bersungguh-sungguh ni, tanpa henti ni. Berterusan. Kerana kejayaan ni bukannya hasilnya macam Maggi Mee instant. Dia perlukan proses. Dia perlukan perjalanan. Dia perlukan banyak benda untuk menentukan kejayaan ni. Contohlah apa yang tahu. Kalau nak kurus, nak turunkan 20 kilo, adakah dia akan jadi dalam masa sebulan? Tak jadinya. Kalau nak naik berat badan 20 kilo pun tak jadi dalam masa seharinya. Dia masa yang panjang kita tabiat pemakanan kita yang tak betul ni. Pemakanan yang tak betul, maka dia akan membuahkan hasil dia 20 bulan ataupun setahun. Tiba-tiba naik 20 kilo. Adakah you tidur-tidur bangun, tiba-tiba aku jadi 20 kilo? Tiba-tiba aku jadi besar? Tak akan jadinya. Siapa juga nak berjaya ni? Siapa juga nak kurus ni? So you kena buat kerja tu tanpa henti ni, berterusan ni. Kerana hasil ni adalah hasil-hasil yang progress. Sikit demi sedikit, sikit demi sedikit, sikit demi sedikit. Makanya kita kena bersabar. Makanya kita kena tekun. Maka kita kena bertekad. Maka kita kena apa? Kita kena bertawakal, usaha, kerja keras. Barulah kita akan nikmat tuai sebuah kejayaan tu. Kalau orang yang 20 kilo, dia panggil Bob, badan orang besar, dia akan kawan dengan orang-orang yang badan besar. You bayangkan, kalau dia berkawan dengan orang-orang badan besar, and dia nak turunkan berat badan. So kawan-kawan dia, alang kau ni, pergi keluar, ajak makan. Dia makan benda yang simple, eat clean, salad semua. Dia kata, alang kau ni, apalah kau ni. Kalaulah dia duk amalkan berkawan dengan orang badan besar, dengan skeptikal, dengan negatif ni, dia pun lemahkan dia, patah balik pada tabiatnya yang sama. So, dia kena buat kerja-kerja yang dia makan eat clean ni, minum shake, and then bergaul, berkawan rapat dengan mentor dia ni, dan makan secara dengan baik, insya-Allah dia buat tanpa henti-henti ni, dia akan dapat hasil-hasil yang apa yang dihajarkan. Okay? So tengok apa yang Jurong kata. Dia put minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jurong kata apa? Your life doesn't get better by chance. It get better by change. Maksud dia, bukan dia bernasib baik hidup kita berubah ni. Oh, nasiblah aku. Kau nasib baiklah pasal kau lahirkan orang kaya. Kau nasib baiklah. Tak ada nasib baiknya. Hidup kita tak akan berubah kerana nasib. Hidup kita akan berubah kerana perubahan yang kita buat ke atas diri kita ni. Tak akan berlaku sesuatunya kalau kita tak berubah. Bukan dengan cara nasib. Nasib tak ada. Hidup kita akan berubah apabila kita buat perubahan. So, sebab tu Jim Rohn kata, for things to change, we have to change. Kalau untuk sesuatu berubah, kita kena berubah. Untuk sesuatu jadi lebih baik, kita kena jadi lebih baik. So, pokok pangkalnya, perubahan tu kita kena buat. So, Pak nak bagi tahu 3P ni. Kalau orang datang bagi satu peluang, you nampak satu peluang. And you tengok, pilihan tetap pada you. Nak buat tak buat. Pilihan you pilih. Nak buat tak buat. Peluang dah ada depan mata ni. You nak melakukan perubahan tak? You ada 3P ni. Peluang dah ada. Okey. Pilihan nak kena buat. Sama dia lakukan perubahan tak? So ni 3P ni. Tanya diri kita sendiri. Tanya you, saya Pak Yang selalu tanya dengan prospek Pak Yang. Pak Yang selalu tanya klien Pak Yang. You dah nampak dah. Pak Yang tunjuk kat you testimonial orang-orang yang turun berat badan, orang-orang yang dapat hasil yang terbaik dengan habelah ni. So you dah nampak dah hasil dia. Dan sekarang you buat pilihan. Nak join tak join? Peluang depan mata dah. Perubahan ni you yang akan buat keputusan.
Tak buat keputusan pun adalah satu keputusan, buat keputusan pun adalah satu keputusan. So you pilih 3P ni. Mana you nak? Either it's going to be today, Pak kata, is it, adakah hari ni adalah a day one for you? Or you akan cakap, one day I will join you. That one day will never come, Pak yang beritahu dia. Okay? So kalau you serious, nak berubah, nak sihat, nak sejahtera, nak ada part-time income, nak ada full-time income, you ada income yang 5K, you nak income yang 10K, you nak income yang 100,000. Kalau you, apa saja you hajat, if you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is to wake up. Jangan duduk tidur lagi. Nak kaya, nak sihat, masih tidur lagi. Masih berangan-angan, masih berangan-angan, masih berangan-angan, masih berangan-angan, masih berangan. Takkan jadinya. Kalau betul-betul kita berhajat, kalau kita betul-betul bersungguh nak mencapai impian kita, bangun. 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 Jangan lena lagi tidur ni. Jangan mimpi di siang hari ni. Takkan jadinya satu-satu benda tu, satu-satu impian menjadi kenyataan kalau kita masih lagi dengan angan-angan ni. Angan-angan tak akan bawa ke mana-mana. Angan-angan tak bawa kita ke mana destinasi pun. Hanya impian, usaha, kerja keras dan tawakal, insya-Allah you akan sampai. So kalau you serious to make your dream come true, the first thing that you have to tell yourself every single day ni, bangun tidur ni, bangun. Ish, tak boleh ni. Nak sihat ni, nak sejahtera ni, nak banyak duit ni, nak memenuhi impian ni, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak beli kereta dan sebagainya. Bangun dan start melakukan tindakan. Bangun dan melakukan tindakan. Bangun dan melakukan tindakan. Jangan lena, jangan berangan-angan. Takkan sampai ke mana kalau you masih lagi dalam kondisi yang sedemikian. Okey, habis simple je. Apa yang pertama kena buat? Learn. Belajar, belajar, belajar. Belajar, belajar, belajar dan apa you buat? Praktik, praktik, praktik. Aplikasikan. And then you akan buat salah. Confirm you akan buat salah. Pak Yan dah lalui proses ni. First, Pak Yan akan belajar. Belajar, lepas tu Pak Yan akan amalkan. Amalkan. Lepas tu Pak Yan akan buat silap. Banyak kesilapan yang Pak Yan buat. Dari segi presentation Pak Yan buat silap, closing Pak Yan buat silap, cerita pasal marketing plan Pak Yan buat silap. So what? People make mistake. Kita melakukan kesilapan dan daripada situ kita membina. Daripada situ kita membangun. Daripada situ kita belajar. So first, belajar. Belajar dan jangan berhenti belajar ni. Dan aplikasikan apa yang kita belajar. Jangan pergi event, banyak event pergi, tapi tak pernah amalkan apa yang kita belajar. Sia-sia je. Pergi dah spectacular, pergi dah HUM, pergi dah STS, belanjakan duit untuk pergi extra barang aja, tapi tak pernah aplikasikan apa yang kita belajar. Ruginya. Ilmu tu dia penuh kat kepala ni. Dah berat ni, beban ni, dah rasa macam lembek dah. Banyak sangat ilmu, tapi tak pernah mengguna dan mengaplikasikan apa yang kita belajar. Ruginya. Jangan takut untuk membuat praktikal tu. Kerana pasti you akan melakukan kesilapan. So what? Melakukan kesilapan, belajar balik. Dan aplikasikan balik, betulkan balik. Dan you akan dapat ilmu yang baru lagi. You belajar balik, you buat silap balik, betulkan balik, belajar balik, betulkan balik, belajar balik, betulkan balik. Lama-lama you buat benda ni berulang-ulang kali. Masya Allah. You akan jadi apa? Seorang yang expert sekarang ni. Seorang yang mahir sekarang ni. And you akan jadi apa? Sifu sekarang ni. You akan jadi cikgu ni. Apabila saja dia cikgu saja, dia akan mula mengajar ni. You akan mula mengajar. You akan mula mengajar. You akan mula mengajar. Apabila you mengajar dan start mengajar. Memulai mengajar seorang customer. Macam mana dapat hasil produk yang terbaik. You ajar customer tentang low GI, pentingnya low GI. You ajar customer tentang pentingnya low calorie. You ajar customer pentingnya air. You ajar customer pentingnya meal plan. You ajar customer tentang input, output dan sebagainya. So you mengajar, you mula mengajar. Mengajar peringkat kecil tu. Lama-lama you upgrade yourself pula. Mengajar dari segi marketing plan pula. Mengajar dari segi profit pula. Mengajar macam mana nak retail. You akan belajar proses ni. You mula mengajar. Apabila you mengajar saja, you mula merekrut diorang ni. Then you akan dapat seorang customer, 2 customer, 3 customer. You dapat diorang lahirkan diorang jadi member you. And then what? You start bina small organisasi sekarang ni. Small organisasi as what? As a customer and as member ni. Then you mula memimpin peringkat kecilan ni. You memimpin peringkat kecilan. Lama-lama apabila you dah ada skill mentoring ni, you ada skill untuk membina ni, baru you akan lihat satu demi satu sebenarnya akan lahirnya partner you, supervisor you yang berkualiti ni. Dia tak akan datang overnight. Dia tak datang macam mi Maggi, instant, tak ada. Dia akan datang melalui proses yang you kena lalui ni. Belajar, apply, buat silap, belajar balik, buat silap sampai you jadi seorang yang expert ni. And then you mula mengajar dan you mula akan memimpin ni. Once you memimpin saja, you akan nampak business you dah mulai mencapai angka 5 angka.
figure income dah mula masuk dah. Daripada 10,000 dah jadi 15,000, 15,000 jadi 20,000, kemudian dia mula membangun ni. Apabila you mula memimpin, apabila jadi mentor, apabila cukup ilmu ni, dia akan mula. Dia akan nampak figure income you mula naik. You nampak dah banyak orang yang berubah ni. Yang best about Hablah ni, yang macam Pak Yang share dah dalam Future Active Team tadi, Pak Yang suka Hablah ni, it's not the money that you make. It's what you become ni. You jadi orang-orang yang lebih humble, you jadi orang-orang yang lebih penyayang, you jadi orang-orang yang lebih prihatin, you lebih suka nak bantu orang lain untuk berjaya ni. Kerana Pak Yang apabila Pak Yang ambil keputusan nak buat Hablah ni, kerana Pak Yang buat comparison ni, perbandingan bisnes Pak Yang dengan bisnes Hablah ni. Kerana Pak Yang tengok bisnes Pak Yang ni, yang Pak Yang bina ni, Pak Yang ada 500 orang bekerja. Pak Yang boleh bina sampai 600 orang bekerja. Pak Yang boleh bina sampai 1,000 orang bekerja. Tapi malangnya, semua yang ada dengan Pak Yang, pekerja Pak Yang ni, hanya bekerja untuk memenuhi impian Pak Yang je. Pak Yang jadi kaya. Dia orang tetap juga cleaner, supervisor. And then, ada yang jadi manager. Tak ada orang yang akan jadi macam bisnes macam Pak Yang juga. Yang akan jadi satu owner, satu MD, satu guru, Pak Yang seorang je. So, Pak Yang ada berapa ramai orang bekerja pun, 500 ke, 600 ke, 700 ke, 1,000 pun, semua ni bekerja untuk memenuhi impian Pak Yang. And become richer. Kaya, tapi dia orang macam tu juga. Dan apabila Pak Yang tengok Hablah ni, platform berbeza ni. Semua orang boleh jadi personality member ni. Dengan menggunakan benda yang sama, produk yang sama, marketing plan yang sama ni. Cuma beza dia, kita ni. Minda kita, sikap kita, perangai kita, kesungguhan kita. Serius dengan kita ni. Beza itu saja yang membezakan ke mana kita nak pergi. So Pak Yang bagi tahu Pak Yang kata dengan ini, dengan kemahiran yang Pak Yang ada ni, kita ada banyak yang kita ada dengan kita ni. Kenapa tak Pak Yang kata Pak Yang dah lihat 3 tahun apa yang Hablah punya peluang yang dia boleh bantu orang lain untuk berubah ni. Pak Yang tahu, why not Pak Yang kata, Pak Yang beritahu Pak Yang, why not Pak Yang kata Pak Yang ambil keputusan, tinggalkan perniagaan Pak Yang ni dan ambil keputusan untuk buat Hablah Serabutan ni, bukan untuk Pak Yang. Pak Yang kata, it's not for me, I have enough. But Pak Yang kata, untuk generasi kita yang akan datang ni, Pak Yang kata dengan ilmu kita ada ni, dengan platform tadi ni, insya-Allah kita boleh lahirkan ramai president member ni. Hanya bergantung pada sikap dia orang ni, kesungguhan dia orang ni, keseriusan dia orang ni untuk nak pergi ke tak. Tapi peluang ni dah ada depan mata dah. Peluang ni dah ada depan mata dia orang ni. Sekarang ni apa dia nak buat? Sama dia orang nak tak nak. Itu je persoalan. Dia nak tak nak. Pak Yang beritahu Pak Yang nak apa? Kita akan berusaha keras. Bantu dia orang ni, insya-Allah dengan izin Allah ni, apa kerat tenaga yang kita ada untuk bantu dia orang ni untuk berubah ni sampai ke presiden ni. Kita Pak Yang kita tak akan give up dengan dia orang ni. Dia orang ni mungkin akan satu hari rasa penat. Dia orang ni satu hari akan rasa letih. Dia orang satu hari akan bosan dengan kita sebab duk suruh-suruh. Pak Yang kata Pak Yang beritahu Pak Yang kita jangan bosan dengan dia orang ni. Kerana kita Allah bagi nikmat dah kejayaan kat kita ni. Allah dah bagi nikmat kecemerlangan kita ni. Kenapa tak kita bantu dia orang ni sama-sama mendapat hasil yang sama ni. So kita don't give up on them. Pak Yang, we never don't give up on them. Work hard on them. Bantu dia orang ni. So apabila Suzy beritahu Pak Yang, dia offer Pak Yang boleh tak? Ada masa tak untuk 30 bulan ni? Pak Yang tengok jawapan Pak Yang, why not? Pak Yang kata, Pak Yang ada ke lapangan 30 bulan ni. Pak Yang kata, why not? Pak Yang kata, kerana ilmu yang Pak Yang ada ni, nikmat yang Allah bagi Pak Yang ni, sihatnya, sejahteranya, and then segala ilmu yang Allah bagi Pak Yang kata, kenapa tak Pak Yang ambil ruang ni untuk sama-sama Pak Yang beritahu Pak Yang kita kongsi ni. Bahagi-bahagikan kejayaan ni supaya kita melahirkan lebih ramai usahawan yang dahagakan kejayaan ni, yang dahagakan 6 digit punya income ni. Bukan sikit ni, 6 digit ni. You bayangkan kalau you punya income 100,000 sehari, sebulan. Banyak tak banyak tu? Masya Allah banyaknya. Banyak sangat. Masya Allah. Okay? So jangan berhenti belajar ni. Jangan berhenti belajar. So, nak buat bisnes tak pergi jauh. Tak tahu nak cakap dengan orang, tak tahu nak bagi inspirasi orang. Pak Yang cakap dengan anak Pak Yang je. Bukan cakap pun, dia tengok apa? Gelagat Pak Yang dengan gagam Pak Yang. Dia tengok, buat Hablah ni seronok lah. Bisnes mama dengan papa ayah ni, menjadikan orang sihat ni. Yana pergi extravaganza dekat Singapura, masa tu dia masih belajar dekat UTM lagi. Pak Yang curi dia daripada UTM, bawa dia pergi extravaganza. Dia kata, besarnya company mak aku ni. Dia ingat company mak dia. Padahal tu kami Hablah. Dia dah besarnya company mak aku ni. Ada orang Australia, ada orang Korea, ada orang Taiwan. Dia pergi tukar-tukar bendera ni. Bayangkan, Pak Yang hanya bawa dia pergi ke extravaganza dia untuk lihatkan peluang. Dan apa dia buat? Dia melihat peluang, dia mengambil keputusan. Dia melihat peluang dan mengambil keputusan. Ada orang yang melihat peluang tapi tak mengambil keputusan. So apa yang anak Pak Yang buat? Dia melihat peluang dan dia mengambil keputusan nak buat. Dan dia tahu bukan senang. Dia tahu bukan susah, tapi dia tahu perjalanan ni akan dilalui setiap hari ni. Setiap hari akan dilalui, insya-Allah dia akan jadi setahun. Setahun dia lagi dia akan jadi 2 tahun tanpa kita sedari. Kalau kita fokus setiap hari ni buat benda-benda yang kita perlu buat setiap hari. Jangan fokus yang setahun tu. Pak Yang berkongsi dengan you all ni, apabila Pak Yang masuk askar saja,
pada usia Pak Yang 18 tahun. Okey, masuk askar Pak Yang cap 10 jari ni, hari pertama dia panggil hari orientasi. Dia lanyaknya kita orang ada 90 orang ni, lanyak kita orang ni, 2 orang meninggal dunia ni. 2 orang meninggal dunia ni, yang patah jangan kira, yang masuk hospital jangan kira, berpuluh-puluh masuk hospital. Dan Pak Yang ni jalan ni besok ni mengangkang ni sebab badan krem, kaki krem, berak. Sorry Pak Yang kata, pasal nak buang air besar ni bercangkung ni. Tak boleh nak buang air. Luka jangan kira ni, luka kat sini, semua luka ni. So Pak Yang duduk menung dia fikir ni, ya Allah, ini baru hari pertama ni, nak menghabis setahun ni. Pak Yang kata, bolehkah aku nak menghabiskan setahun ni? Pak Yang kata, kalau Pak Yang boleh melalui hari ni, Pak Yang akan fokus pada hari esok je. Pak Yang tak fokus tahun ni. Pak Yang kata, Pak Yang akan lalui kesusahan, kepayahan, keperitan, segalanya Pak Yang akan fokus setiap hari. Pak Yang takkan tunggu, takkan fokus 12 bulan. Kalau fokus 12 bulan, dah lari dah. Dah lari, dah banyak pagar, lari, takkan habisnya. So Pak Yang kata, Pak Yang akan fokus hari ni. Herbalife sama juga. Dia jangan fokus panjang ni. Dia fokus hari-hari buat. Hari ni buat hari yang terbaik. Bercakap dengan ramai orang, buat presentation banyak, fokus hari-hari. Jadikan hari ni hari yang terbaik untuk you dibandingkan hari semalam. InsyaAllah. Dan anak Pak Yang, Yana, dia nampak ni. Dia ambil, dia lihat peluang, dia buat keputusan. Lihat peluang, buat keputusan. Itu yang perlu kita buat. So anak Pak Yang seorang lagi, anak Pak Yang ni, yang ketiga ni. Okay, anak Pak Yang ketiga ni, dia sama juga. Dia akan dengar Pak Yang buat focus group dekat rumah, dia tengok Pak Yang buat focus group. Pak Yang tak invite dia pun nak suruh Herbalife ni. So apabila tengok Pak Yang dia buat Herbalife, setiap malam Pak Yang bagi presentation, dia nampak peluang juga. Dia pun nampak peluang. So apabila dia habis SPM, ada Pak Yang suruh belajar dekat UK. Okey, belajar dekat UK, and then yang anak Pak Yang nombor 3 ni dia buat matrix dekat Puncak Alam. So habis matrix saya dia beritahu Pak Yang. Dia kata dia tak nak buat degree. Pak Yang kata kenapa tak nak buat degree? Pak Yang kata kelulusan tu mustahak. You have to have your degree. Nak buat Herbalife tak buat Herbalife, you kena ada degree. Mustahak. Dia kata kalau dia buat academic degree pun dia akan buat Herbalife juga. So kenapa tak? Dia tanya Pak Yang, kenapa tak bagi kebenaran pada dia untuk dia masuk Universiti Herbalife? Masuk HUM, Pak kata Universiti Herbalife apa? HUM, STS, Extravaganza, Spectacular, dia kata itu adalah Universiti Herbalife. Why not? Kenapa tak? Dia kata dia masuk kat Universiti Herbalife ni, dia kata bayangkan kalau 4 tahun dia belajar dalam Herbalife ni, and dia aplikasikan dalam belajar. Silat-silat kata 4 tahun ni dia jadi get team atau mini team lah. Income dia dah berapa angka dah. Dia kata kalau dia belajar kat universiti ni, 4 tahun keluar tak tahu lagi apa dia apa. Pak kata betul juga. Kan? So dia melihat peluang, dia buat keputusan. Sama dia melihat peluang, dia buat keputusan. So anak Pak Yang ni dua kahwin muda. So anak Pak Yang nombor 3 ni, apa dia buat? Dia kahwin dengan Herbalife. Pons dia punya dia punya upline, dia downline dia kahwin macam tu. Crossline. Yana punya downline, dia kahwin crossline. Lepas tu jadi satu line. Anak Pak Yang ni. Yana pula dia jumpa dengan bakal suami dia, belajar dekat Moskow, belajar dekat Russia. Belajar dekat France. Yana belajar kat London, dia belajar kat France. So dia jumpa Pak Yang. So menantu Pak Yang tanya Pak Yang, saya ni ada hajat. Saya nak minang anak makcik ni. Bolehkah? Pak Yang kata boleh. Tapi syarat dia satu, Pak Yang kata, you kena jadi Herbalife, you kena jadi supervisor. Dia kata kenapa? Pak Yang kata sebab buat Herbalife ni, dia punya waktu kerja berbeza. Kadang-kadang malam, kadang siang, kadang-kadang Sabtu, kadang Ahad. Kalau you makan gaji, you takkan jumpa isteri you ni. So kalau betul you nak buat, you kena tengok peluang Herbalife ni. So dia pun melihat apa? Dia pun melihat peluang dan dia buat keputusan. So bayangkan, you nak buat bisnes Herbalife ni tak payah dia. Dan satu family pun you boleh bercakap. Dan satu family pun you boleh bagi inspirasi. And then you can lahirkan partner-partner dalam family members you berkah Herbalife. So anak Pak Yang yang sulung ni adalah seorang male team. Dan anak Pak Yang nombor 3 ni seorang get team member. Alhamdulillah, syukur ya Allah. So inilah 25 tahun dulu di mana Pak Yang bermula. Pak Yang berhenti askar, Pak Yang berhenti cikgu, kita tak ada income sekarang ni, income kita dah minus. So kita sewa rumah ni, rumah panjang dekat ujung kampung ni. Monyet ada, nyamuk ada, macam-macam ada. Inilah di mana kita bermula pada 25 tahun yang lepas apabila kita buat perniagaan. Itulah rumah Pak Yang, itulah hostel kami, itulah store kami, itulah semua kayak itu. So bayangkan semua berimpun setempat ni. Office pun setempat, store pun setempat, rumah pun setempat, hostel pun setempat. So pagi-pagi apa yang berlaku, staff-staff Pak Yang nak pergi dia akan beritahu, good morning boss, assalamualaikum Pak Tuan, assalamualaikum bos, macam-macam. So sama standard je. Tak bezanya kami dengan orang lain ni, dengan staff tak beza, dengan kita tak beza. Tapi Pak Yang beritahu Pak Yang, jangan risau, jangan bimbang. Allah tu ada, rezeki tu dia punya. Apa kita buat? Kita usaha saja. Kita berusaha saja. Allah bagi kita lengkap ni. Otak minda yang baik, minda yang cergas, rupa wajah kita elok, tubuh badan kita sihat.
Tulang pakrat yang Allah berikan inilah anugerah yang paling mahal sekali. So, apa kita buat? Usaha je. InsyaAllah hidup kita akan berubah. Pak Yang beritahu mak Yang, kita usaha. Bagi tempoh untuk kita 5 tahun. InsyaAllah akan berubah. Mak Pak Yang punya susah hati, bawa Pak Yang biskut. Bawa Pak Yang makanan, takut tak makan ni. Mak mentua Pak Yang sama juga. Semua satu family ni tengok kita orang ni. Ya Allah, apa jadi kat you all ni? Bayangkan seorang askar, seorang cikgu, ada rumah, duduk quarters, ada kereta, ni jual kereta, 3 pian buruk, masuk rumah panjang ni. Ya Allah, tak apa jadi kat you all ni? Dia orang risau. Pak Yang beritahu, Pak Yang beritahu, jangan risau. Ini hanya permulaan sebuah impian. Pak Yang kata, ini hanya permulaan pada sebuah impian. InsyaAllah kami akan berubah ni. Dengan izin Allah, InsyaAllah kami akan ubah. Okey? So, Pak Yang beritahu you all ni, di mana you all berada sekarang ni, jangan risau. Jangan bimbang. Jangan ragu. Jangan rusing. Itulah permulaan pada satu kejayaan ni. Permulaan pada satu kejayaan. Okey? Usaha je. Lepas tu, ni rumah, apabila bisnes dah okey, inilah rumah kami yang pertama. Kami dapat beli sebuah rumah tapi tak mampu untuk buat pagar. Rangka pagar dah ada. Nak bina pagar tak mampu. Sebab apa? Duit tak cukup. Duit digunakan untuk modal pusingan. Tak boleh ke mana. So, duit sangkut kat situ lah. Dah beli rumah, pagar tak siap. So, lepas tu apa jadi? Kami buat Hablas je, Alhamdulillah. Ni rumah pertama Hablas. Selepas 3 tahun. Rumah 6 bilik, beli kereta baru. Okey, ada Mercedes, ada Alfa, and then rumah ni adalah rumah siap dengan logo Hablas, tepi tasik. Masya-Allah, Amin. Inilah rumah pertama Hablas. So, Pak Yang nak beritahu you all. Di sini kami bermula 25 tahun dahulu. Jangan sekali-sekali kita mempertikaikan apa yang ada kita ni. Jangan sekali-kali kita rasa rendah diri. Jangan sekali-sekali kita hina diri kita ni. Siapa laku ni? Siapa laku ni? Kerana Allah jadi kita ni special ni. Allah jadi kita ni luar biasa ni. Kalau kita jadi orang-orang luar biasa. Tapi kalau kita jadi orang biasa, kita tetap jadi orang biasa. Allah bagi kita pilihan ni. Nak jadi biasa atau luar biasa. Pilihan dia letak pada kita ni. Kita kena pilih. Yang mana kita nak? Nak jadi biasa ke luar biasa? Kerana Allah jadi kita ada orang-orang yang unik. Tak ada lagi orang-orang yang cap jadi sama dengan Pak Yang ni. Tak ada orang muka mungkin sama. Tapi tak ada orang yang akan sama dengan Pak Yang ni. Berbeza ni. Cuba rasa diri kita ni. Allah jadi kita special. Tengok kat cermin. Ya Allah, Alhamdulillah. Aku ni adalah makhlukmu. Hamba-mu yang amat-amat luar biasa ni yang aku jadikan aku ni. Cuba rasa bersyukur ni. Tengok hari-hari tengok cermin. Hari-hari tengok cermin. Rasa yang kita ni, ya Allah, nikmat yang Allah jadikan kita seorang luar biasa ni. Pilihan letak pada kita ni. Ni 25 tahun dulu. Kalau Pak Yang ambil keputusan tak berubah. Tak jadi orang-orang luar biasa. Ambil dia kita, Allah sedih, murung, kenapalah, hibanya, tangislah kita ni. Dan kita berlaku apa? Tidak adil pada diri kita dan juga tidak adil pada Allah. Ni ada rumah Pak Yang sekarang ni. Bayangkan usaha keras dengan Hablas ni. Usaha keras Hablas ni. Alhamdulillah, Allah anugerahkan tahun yang ke-6 kami dengan Hablas. 20K kami beli rumah ni. You bayangkan rumah yang, ni asal dia rumah ni. Rumah ni, 25 tahun lepas kita kerja keras. 6 tahun Allah bagikan kurniakan rumah ni. Ada 12 bilik. 8 bilik tidur. And then ada lagi 5 bilik. Ada surau untuk kami solat. Ada office. Ada lagi gym. Ada lagi bilik untuk tetamu. Ada lagi office. Masya Allah, ni ada Allah bagi lagi swimming pool kat rumah ni. Rumah ni seluasnya lebih kurang 20,000 kaki persegi. Rumah yang dulu bayangkan dah, letak kereta pun tak ada. Sekarang ni, tu kata, jadilah diri kita orang-orang yang 6 tahun Pak Yang kerja keras. You bagi diri berapa tahun dah kerja keras. Mungkin you ambil masa 6 tahun, mungkin you ambil masa 10 tahun. So what? Tapi kerja keras, kena kerja, jalan yang lalu itu tak mudah. Tapi insya-Allah berbaloi ni. Pak Yang tak beritahu, your journey is going to be simple. Pak Yang tak akan janjikan journey you dalam Hablas atau journey dalam perniagaan ni akan jadi mudah. Tak. Akan jadi senang. Tak. Penuh dengan liku, penuh dengan cabaran. Tapi kalau you melalui setiap hari ni, hasil dia nanti, Masya Allah, berbaloi. Okay? Ni rumah Pak Yang sekarang ni, rumah Pak Yang sekarang ni, Alhamdulillah. Bayangkan, ini dulu Pak Yang tak dapat menghadiahkan anak Pak Yang. Ni apa yang Pak Yang dapat sediakan pada cucu Pak Yang. Nampak ni. Hari-hari dia orang mandi ni. 1 hari sampai 2 kali, kadang sampai 3 kali. Pak Yang tak pernah ajar dia orang berenang ni. Tak pernah ambil gratis untuk berenang ni. Tapi kalau dah hari-hari duduk dalam kolam ni, apa jadi? Dah macam memerang. Dah pandai berenang. Masa sendiri dia pandai berenang. So, ini Pak Yang beritahu, inilah anugerah. Kerja keras kita ni, hasil yang kita akan tuai. 1 hari kemudian, bukan saja untuk kita, tapi untuk keluarga kita ni. Ini yang akan kita tinggalkan untuk generasi-generasi yang datang ni. InsyaAllah. Kalau Allah izinkan, kalau Allah panjangkan nikmat, inilah yang Allah akan, yang kami akan sediakan untuk cucu-cucu dan juga cicit-cicit kami kemudian. So, you kena mula berfikir ni. Kena melihat peluang dan start buat keputusan.
Ni sekarang ni Pak Yang buat playground. Dia ada playground untuk tuju Pak Yang. Ni playground dia, ada rumah kucing lagi kat ujung tu. Ada Pak Yang ada lebih kurang 13-14 ekor kucing. So Pak Yang bawa ke rumah untuk dia orang ni. Selesa kata dia berak mata, payah nak kena buang di mentek kucing ni. So Pak Yang buatkan rumah untuk dia orang ni. Dan adakan playground ni ada ada jongkit-jongkit, ada tempat buayan, ada ni, dan ada lagi tempat untuk young boys. Dia punya swing panjat ni, spider, ada lagi monkey bar, ada lagi wall climbing kat tepi ni. So ini yang you bayangkan, you kena ada satu impian, kerja keras yang apa yang you buat ni, insya-Allah hasilnya ni bukan untuk orang lain. Hasil ni kita juga yang akan dapat ni. Allah bagi kita peluang sama ni. Allah bagi kita nikmat sama ni. Sama ada kita nak berhajat ataupun tak berhajat je. Putusan tetap pada kita ni. So sekarang ni apa Pak Yang buat? Alhamdulillah. Pak Yang tak payah pergi jauh. Duduk ke atas, turun bawah, masuk office. Kadang-kadang dengan baju tidur, kadang-kadang dengan kain plekat, kadang-kadang dengan baju macam ni. Hari kena buat training, pakai suit smart sikit. Tak pernah fikir nak keluar rumah jam. Tak pernah fikir nak keluar rumah nak parking. Tak perlu fikir keluar rumah ni nak kena bayar tol. Tak fikir nak keluar rumah macam-macam benda. You bayangkan masa PKP. Semua orang tak boleh keluar rumah, correct? Macam mana you rasa masa PKP ni, duduk kat rumah buat kerja ni? Masya Allah, bestnya. Sonoknya duduk kat rumah ni buat kerja. Tak payah nak keluar jauh-jauh ni. Duduk kat rumah depan mata ni. Semua buat kerja depan mata ni. Cucu depan mata, anak depan mata, isteri depan mata. Semua dekat rumah ni. Masya Allah. Ini adalah pilihan dan keputusan yang Allah kena buat. Dan Alhamdulillah, di hasil usaha keras, di atas kekuatan organisasi yang ada di bawah Pak Yang ni, masing-masing bersungguh-sungguh bekerja keras, masing-masing mengambil keputusan untuk mengubah gaya hidup. Dan Alhamdulillah, kami diberi nikmat kejayaan Allah. 5 kali kami menerima mahir bonus. 1% profit sharing daripada Hablah ni, dan dia punya bonus ni dibayar dalam US dollar, bukan dibayar dalam ringgit, tapi dibayar dalam US dollar. Dan insya-Allah pada hari Khamis ni 2 bulan, disebabkan oleh COVID-19 ni, Hablah hantar semua sekali barang-barang yang dihadiahkan tu. Dan dia akan buat satu seremoni untuk 4 orang qualifier daripada Malaysia ni, Pak Yang dengan Mak Yang, and then Daniel Tan dengan Jessica, and then Gavin dengan Wendy Wong, dengan Nurul Deb dengan Deb. So 4 orang ni akan ada satu seremoni yang khusus, Alhamdulillah, pada 2 bulan untuk celebrate, untuk meraihkan kami yang qualified mahir bonus. Dan Pak Yang memang insya-Allah tahun ni masih lagi on track untuk kita punya kali ke-6 penerimaan mahir bonus. Doakan kami agar dipermudahkan, agar kami masih lagi dapat mewakili Malaysia untuk masih lagi menerima mahir bonus untuk kali ke-6 ni, insya-Allah. So ni dibuat di Singapura baru ni. Dibayangkan, apabila dapat menang saja, dia akan bagi macam-macam hadiah kat kita. Okey, macam-macam hadiah. This all gift. Siapa yang suka hadiah? Kalau you masuk dalam Hablah ni, every time you sampai you reach certain level, Hablah tak akan lupa usaha. Tak akan lupa segala tenaga kerja yang dia buat. Dia akan sentiasa menghargai segala jerih perih, segala kesusahan, segala kepayahan, segala komitmen you buat pada membangunkan bukan saja organisasi you, tapi membangunkan negara. Hablah akan sentiasa bagi you nikmat. Akan reward di atas segala usaha dia buat. Dia takkan lupa kita ni. Masya-Allah. Pak dapat banyak hadiah daripada Hablah ni. Inilah hadiah-hadiah kita dapat semasa kita dapat mahir bonus bulan di Singapura baru ni. So, you bayangkan, you nak usia tua macam mana? Usia tua yang masih bekerja keras, atau you nak usia tua you ni, you dah mencapai segala-galanya, dan you nak berehat sekarang ni. Pak Yang Alhamdulillah di usia emas ni, di usia hampir 60 tahun ni, Pak Yang punya banyak masa dengan Mak Yang ni. Ni masa kita dekat Korea, Sekarang ni Pak Yang dengan Mak Yang dapat new hobby sekarang ni. Okey, hobi kita apa dia? Berbasikal sekarang ni. So you bayangkan Mak Yang ni dia berbasikal 40 tahun dulu, masa di sekolah lagi, masa dia umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun tu. You bayangkan, lepas tu tak pernah naik basikal. So apabila sampai sekarang ni, usia-usia 58, usia-usia nak masuk 60 ni, kita dapat satu new hobi ni. Hobi kita apa dah? Berbasikal ni. Masya Allah. So, Pak Yang nak beritahu orang, kita hanya mampu buat hobi-hobi ni kalau badan kita sihat. Kalau kita sentiasa sejahtera. Dan kalau kita limpah kurnia dengan keuangannya secukupnya. InsyaAllah kita mampu untuk melakukan kita punya nikmat di usia emas ni dengan berbagai-bagai benda ni. Tapi kalau kita jatuh sakit, keluar masuk hospital, kalau kita berbadan besar, kalau kita berbadan berat, dan pula kita punya keuangan terbatas, apa yang kita membuat? Kita hanya melihat
dan memandang saja dengan penuh kekecewaan. So, Pak Yang nak beritahu you, lihat peluang ni dengan lebih serius dan ambil keputusan nak berubah dan perlu lakukan tindakan yang bersesuaian. Okey? Ni Pak Yang ada masa pula. Tadi masa Pak Yang dengan Pak Yang ada banyak masa. Masa Pak Yang dengan Mak Yang, Pak Yang khusus masa Pak Yang dengan Mak Yang. Pak Yang ada masa Pak Yang dengan keluarga Pak Yang. Pak Yang ada masa Pak Yang dengan customer Pak Yang. Pak Yang ada masa khususkan masa Pak Yang dengan members Pak Yang. Pak Yang ada masa untuk supervisor Pak Yang. Pak Yang ada masa untuk keluarga si Pak Yang, dan I never forget my time, my me time. It's also important untuk you adakan masa untuk diri you sendiri dengan kawan-kawan. So macam Pak Yang kata, Pak Yang sekarang ni kalau basikal dengan Pak Yang, kalau golf dengan kawan Pak Yang. So these dua benda yang Pak Yang akan spend kalau dengan Mak Yang berbasikal, ataupun kita akan pergi outing sama-sama. Tapi kalau untuk me time, Pak Yang dan kawan Pak Yang adalah golfing. Macam ni Pak Yang akan ambil. Today Pak Yang golfing, next week lagi insya-Allah Pak Yang akan golfing juga. So ni kita akan always golf. Sekarang ni COVID-19 nak bergerak, so kita akan main dalam negara je. So have time for yourself. If you are healthy, kalau kita sihat, kalau kita fit, dan kalau kita ada kewangan, insya-Allah you boleh enjoy hari-hari tua dengan penuh nikmat yang Allah bagikan dan juga sediakan kita ni. Nikmat akhirat dan nikmat di dunia juga. Okey? Ni sekarang menjadi basikal hobi. So, tua, ni kira gambar baru ni. Usia dah nak masuk 60. Kalau tengok Pak Yang, alhamdulillah, syukur alhamdulillah sangat. Pak Yang masih lagi sihat, masih lagi boleh berbasikal, masih lagi boleh berkayuh lagi. Dan Pak Yang target, besok Pak Yang bagi tahu Pak Yang. Besok pagi, jom kita kayuh. Cuba try to go more than 20 km. Pak Yang sekarang ni dah biasa 20 km. So Pak Yang kata, why not kita cuba hit lebih tak? Why not kita pergi Putrajaya, cuba nak hit 20 km ke 30 km. Why not? So, Pak Yang dengan Mak Yang plan esok pagi. Okay, nak pergi berbasikal lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Di usia-usia mana ini nikmat yang Allah bagi yang tak boleh kita sangkakan lagi dah. Apa nikmat yang kita sangkakan lagi? So, usahalah insya-Allah. Peluang ni sama dengan untuk you all juga. Dan Pak Yang, alhamdulillah, Pak Yang dapat berbakti kat Mak Pak Yang ni. So, Mak Pak Yang duduk dengan Pak Yang sekarang ni. So, Pak Yang dapat tengok Mak Pak Yang. Pak Yang tak dapat bersama dengan setiap masa dengan Mak Pak Yang. Walaupun duduk Mak Pak Yang. Tapi Pak Yang akan sembang, ambil masa berkualiti dengan Mak Pak Yang ni. Sampai pagi, Pak Yang akan duduk dengan Mak Yang. Tengah hari insya-Allah kalau Pak Yang tak keluar, Pak Yang akan duduk makan tengah hari dengan Mak Yang. Malam-malam lunch, dinner Pak Yang akan duduk dengan Mak Pak Yang. Untuk dinner dengan dia ataupun tengok TV dengan dia sekejap. So, the most important thing is to have quality. Masa yang berkualiti dengan mak kita ni. Dengan ayah kita ni. Inilah orang bagi syurga kita ni. Syurga kita yang kita kena jaga ni. Dan Pak Yang alhamdulillah bersyukur sangat kerana Mak Pak Yang pilih berada dengan Pak Yang ni. So, dia memilih. Dan Pak Yang bersyukur kerana inilah syurga Pak Yang ni. Dan Pak Yang akan berusaha keras untuk memberi yang terbaik. Berbakti pada Mak Pak Yang ni. InsyaAllah. So, Pak Yang beritahu. Ini permulaan Pak Yang ni. You bayangkan dalam belakang vanet kan. Penuh dengan barang-barang nampak tu. Chemical ada, vacuum ada, minyak ada, semua ada tu. You bayangkan macam mana bau tu. Busuk dan kira lah, hapak dan kira lah, macam-macam bau. Inilah yang Pak Yang terpaksa gunakan untuk bawa anak-anak keluarga Pak Yang balik kampung ni. Daripada Kuala Lumpur balik ke Bagan Serai Perak. You bayangkan perjalanan masa tu mana ada lagi highway daripada ni. So kadang-kadang van ni breakdown. Panggil towing, tarik van ni. You bayangkan dengan buaya dalam van. Masya Allah, dia berhenti, kadang berhenti kat tapah, betulkan van, kadang putus fan belt lah, putus aircon belt lah, itulah ini macam-macam. So berhenti lah, berjanjur, akan breakdown. So what, Pak Yang berkata Mak Yang? Ini adalah permulaan pada satu perjalanan ni. Permulaan pada satu impian ni. Permulaan pada satu kejayaan ni. But kita kena lalui sekarang ni. InsyaAllah, hidup kita akan berubah ni. So kalau kita bersabar, dan kalau kita tawakal dan percaya pada Allah ni, insya-Allah hidup kita akan berubah. Ini yang Allah anugerahkan. So Pak Yang ada kereta untuk Pak Yang, Pak Yang ada kereta untuk Mak Yang. Mak Yang sekarang ni kalau dia travel dia akan pakai Mercedes GLE ni untuk dia bergerak. Pak Yang akan pakai Jaguar untuk Pak Yang bergerak. Dan we have our family car lagi untuk bergerak, dan kita ada kereta untuk gunaan harian, Azhar dan sebagainya. So Pak Yang kata apa? Apa yang Pak Yang dapat sekarang ni tak mustahil untuk dapat ni. Yang mustahil adalah you fokus dengan apa yang nak. Dan kerja keras, usaha dan tawakal pada Allah. Berdoa pada dia, menuntut pada dia, minta pada dia. Kan dia akan memberikan kita segala nikmat ni. Dia akan beri kita segala kejayaan dan segala rezeki ni. Memohon pada dia. Tapi syarat dia kena berusaha. Syaratnya kena kerja keras. Syaratnya kena konsisten. InsyaAllah you akan dapat. So, kunci dia ada kat tangan kita ni. Bukan kat tangan orang lain ni. The key for success adalah di tangan kita ni. Nak buka pintu tak buka pintu. Nak melangkah tak melangkah. Nak bekerja tak bekerja. Nak belajar tak belajar. Ataupun kita duduk diam. Atau kita nak komplain. Atau menyalahkan orang lain. Semuanya letak di tangan kita ni. Kunci dia ada kat kita ni.
So mana pilihan kita ni? Nak buka pintu tak buka pintu? Nak melangkah tak melangkah? Nak bertindak tak bertindak? So pilihan dia ada kat tangan kita ni. Kunci dia ada kat tangan kita ni. So Pak Yan nak suruh you fikir dan renungkan lah. Kunci dia ada kat tangan aku ni. Apa nak buat ni? Nak buka tak buka pintu ni? Atau masih lagi duduk dalam rumah ni? Tak nak keluar lagi ni? So it's your choice. It's your choice. Pak Yan kata peluang dah ada. You nak buat pilihan. Nak buat tak buat? Dan kalau nak berubah, kita dan ambil keputusan. Nak berubah, aku kena berubah. 3 benda ni. Peluang dah ada depan mata ni dah. Dah nampak peluang orang sihat, dah nampak dah peluang makan produk, dah nampak dah hasil, dah nampak dah. Tak dapat disangkal lagi dah. So, nak buat pilihan dia. Nak buat, tak buat. Nak buat, tak buat. Nak buat, tak buat. Kerana nak berubah ni adalah you yang akan berubah. Orang yang jemput you malam ni tak akan berubah. Tak boleh paksa berubah. Tapi kalau you nak berubah, you kena ambil keputusan untuk berubah ni. You kena ambil langkah untuk bertindak ni. Tak ada orang yang akan paksa ni. Okay? So, success is not easy. Kejayaan ni bukan satu benda yang mudah ni. Tapi pastinya bukan untuk orang-orang yang malas. Saya ulang kali. Kejayaan bukannya sesuatu yang mudah. Tapi pastinya bukan untuk orang-orang yang malas. So, tanya diri kita ni. Kalau aku inginkan kejayaan, aku tak menjadi orang-orang yang malas. Okay? Kita jadi orang-orang yang MALAS tukar pada RAJIN. Tukar je lima huruf ni. MALAS tukar pada RAJIN. Kerana itu yang Pak Yan buat. Pak Yan, Mak Yan dan orang-orang semua orang berjaya ni. Bukan Pak Yan saja, semua orang berjaya ni menggunakan 5 huruf ni. RAJIN. Tak payah tanya dia orang. Okey. So Pak Yan nak tunjuk satu video ni. Ni akhir daripada Pak Yan punya perkongsian ni. Pak Yan tunjuk satu video. Kalau kita kerja keras, kalau kita bersungguh ni, ini yang Herbalife akan bagi kita ni. Ini adalah perkongsian, ini adalah percutian 30 tahun di Bahamas. Okey? Banyak memori-memori terindah ni. Pak Yan rasa ramai yang ada dekat dalam ni yang dapat menikmati percutian yang paling mahal ni. It's the most expensive vacation. Kalau you Google, Bahamas adalah satu percutian yang amat mahal ni. Dan Herbalife hadiahkan pada semua qualifiers percuma ni. Percutian ni, percuma. Okey? So, Pak Yan nak tunjukkan video ni dan sama-sama kita mendapat inspirasi daripada perkongsian ni. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ini ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipat, menyala jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berdanda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ini ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipat, menyala jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, segalanya pasti akan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipat, menyala jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ini ke angkasa, berkalungkan
Alhamdulillah. Pak Yang nak share dengan you all ni, last daripada Pak Yang ni. Okay. Macam Mak Yu cakap, our success is limited by our own imagination and hard work. Kejayaan kita bergantung pada saiz yang kita boleh imaginekan. Kalau saiz kita kecil, maka itulah saiz kejayaan kita. Kalau saiz kita nak kejayaan kita besar, kita nak buat macam-macam benda, insya-Allah dengan kerja keras, Allah akan tunaikan hajat kita ni. So bergantung. Kalau kita nak berjaya tu bahasa mana saiz kita ni? Adakah nak jadi orang-orang yang biasa, adakah kita hanya nak income 5,000? Adakah kita nak income 10,000? Atau nak income yang tak ada limit ni? Kerana Herbalife, platform dia menyediakan peluang ni, menyediakan ruang ni dengan ada mentor, dengan produk yang terbaik, dengan marketing plan yang luar biasa ni, dengan ada mentor-mentor yang handal-handal ni, dengan ada leader-leaders yang handal-handal ni, dengan sistem-sistem yang diorang lahirkan, yang diorang wujudkan ni, semua dah in place selama 40 tahun ni. Letaknya pada kita ni, saiz mana yang kita ada? Adakah kita masih lagi berfikiran kecil? Adakah kita masih lagi rasa rendah diri? Adakah kita rasa aku nak berebut peluang ni? Dan aku buat keputusan untuk berubah hari ini juga. Kerana kejayaan itu letak pada kita ni. Kunci kejayaan letak pada kita ni. Macam ni, success is not easy, but certainly it's not for the lazy. So Pak Yang doakan semua sekali, ambil peluang ni, lihat peluang ni, buat keputusan. Peluang di depan mata, yang mustahil buat sekali ada buat keputusan. Nak atau tak nak. Bukan kuncinya ada dengan you all ni. So Pak Yang doakan semua sekali, dan Pak ucapkan terima kasih kepada Suzy kerana menjemput Pak Yang, dan ucapkan terima kasih kepada semua Bayanihan team, Bayanihan Action team, kerana sudi menjemput Pak Yang, dan sudi untuk dengar celoteh Pak Yang ni dari petang sampai malam ni, dan Pak Yang doakan semua sekali beroleh kejayaan, kecemerlangan akhirat dan dunia. Okay, itu sahaja Pak Yang. Sudah dengan wabillahi taufik, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada Pak Yang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu kita nak ambil gambar dulu, boleh Pak Yang? Kita ambil gambar. Coach Derek boleh tak? Tolong Boleh. ambil gambar. Okey, 1, 2. Wait. Sini jom Rahman. Nanti saya ambil Pak Yang biar gambar dulu lah. One, 2, 3. Okay, wait a moment Sorry, saya nak save dekat mana dulu? Wait Okay, dah. Okey, so terima kasih Pak Yang di atas perkongsian yang sangat luar biasa. Okey, alhamdulillah. So kita dah dengarkan perkongsian daripada Pak Yang. Jom kita sama-sama doakan semoga Pak Yang panjang umur, dilimpahkan rezeki lagi luar biasa, bantu lagi ramai orang ubah kehidupan dan bahagia dunia akhirat Pak Yang, insya-Allah. Okey, so jenis Pak Yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. So daripada kejayaan beliau, kita jadikan iktibar dan jadikan pengajaran. So peluang dah ada depan mata kita, betul tak? Peluang dah ada dekat dengan kita. Cuma kita nak ke tak nak adalah keputusan kita. Tak ada sesiapa yang boleh bantu kita untuk buat keputusan. Kak Suzy okay? Yen okay mah Yen? 出 video 先出 video 你Kak Suzy 應該是很難。Wait Wait a moment. Ya, 是出那个 slide， from slide. Wait everybody. Sabar. Sorry ya.
Wait lah, saya commit. So Kak Suji there? Okay, Kak Suji. Nanti ya. Unmute. Okay, saya dah unmute. Okay. Nanti ya Kak Suji. Spotlight video. Nanti belum ada bunyi. Okey, minta maaf. Okay. Okey, dengar semua? Okey, Alhamdulillah. So jangan berhenti belajar, teruskan. So kita layak bahagia, kita layak berjaya, kita layak sihat. Dan kita layak untuk membuat keputusan yang sangat luar biasa malam ni. Okey, so kepada anda, so kita tengok kita ada slide promotion. Pastinya anda suka promotion, betul tak? Kita ada promotion malam ni. Apa slide promotion? Kita ada promotion. Kita kena jumpa dekat Extravaganza. Okey, kepada yang belum beli tiket Extravaganza, okey, kita ada promotion daripada syarikat. Okey, kita ada cabutan bertuah dan kita ada hadiah-hadiah luar biasa daripada syarikat. So, jangan lepaskan peluang ni. Refer kepada coach anda dan terus beli tiket malam ni. Hanya RM130 sahaja. Kerana dengan pergi ke Extravaganza jugalah saya membuat keputusan untuk masa depan saya. Saya pergi Extravaganza pada tahun 2010. So saya decide untuk diri saya melakukan Herbalife untuk menjadikan masa depan saya. So Alhamdulillah. Okey, anda juga boleh membuat keputusan diri anda. Jangan tanya orang lain untuk masa depan anda. Anda perlu membuat keputusan sendiri. Malam ni jika anda serius untuk membina masa depan dengan Herbalife, so anda kena saksikan event Extravaganza. Okey, beli tiket dengan Herbalife hanya RM130. So tanya kepada coach anda yang membawa coach anda malam ni. Okey, so kita jumpa di Extravaganza. Okey? So itu saja untuk malam ni, betul tak Derek? Okey, itu saja untuk malam ni. So thank you sekali lagi Pak Yang, Mak Yang. Semoga umur-umur yang dah dekat 60 ni, semoga semakin sehat, semakin muda, semakin bahagia Mak Yang, Pak Yang Okey. So itu saja untuk malam ni. Kita jumpa di Extravaganza. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada saya. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun berlaku ada sedikit kelemahan. So itu saja untuk malam ni. Thank you. I love you. Jumpa anda di Extravaganza.